Kali ni saya nak share tips diet untuk kurangkan kolesterol untuk orang yang ada high kolesterol. Pertama sekali, kita kena tahu hati kita sendiri mengeluarkan ataupun menghasilkan kolesterol. Sebab tu, kolesterol ni tak ada dekat tumbuhan. Kalau kita tengok kat label makanan, biasanya minyak, dia tulis kat situ kolesterol free kan. Memanglah tak ada kolesterol sebab tak ada sumber haiwan yang ada dalam minyak. Minyak tu semata-mata datang daripada tumbuhan atau pokok. Memang logik lah, tak ada kolesterol. Kolesterol dia tak boleh berjalan sendiri dalam darah. Dia memerlukan transporter. Transporter ni ada dua jenis, HDL dan juga LDL. HDL is high density lipoprotein, LDL is low density lipoprotein. Kenapa LDL ni dikatakan sebagai bad kolesterol ataupun kolesterol jahat? Sebab dia ni lah yang akan bentuk plak dalam kita punya saluran darah. Bila ada banyak kolesterol yang melekat dalam saluran darah, inilah yang menyebabkan seseorang itu berisiko untuk dapat high kolesterol, seterusnya dapat serangan jantung, heart attack. Manakala HDL kita sebut sebagai good cholesterol sebab apa? Dia nilai yang akan berfungsi untuk menurunkan paras low density lipoprotein. Dia akan bawa ke hati untuk dibuang. Makanan yang mengandungi LDL ni yang menyebabkan tinggi kolesterol jahat ialah makanan yang ada sumber trans fat ataupun saturated fat, lemak tepu. Contoh makanan macam mentega, daging. So ambil daging dalam kuantiti yang banyak, ambil hari-hari pun boleh menyebabkan high kolesterol. Trans fat banyak dalam processed food macam nugget, sausage, fast food, goreng-goreng. Minyak tepu ni lah yang akan menjadikan kita punya paras kolesterol naik. So berkaitan dengan telur, based on latest research, kolesterol dalam telur tidak akan mempengaruhi paras kolesterol dalam badan. Badan tak boleh nak cerna ataupun tak boleh nak proses kolesterol yang ada dalam telur tu. So sebab tu walaupun telur ada kolesterol, dia tak menjadikan kita punya paras kolesterol dalam darah meningkat. Tapi kita tak boleh jadikan dia penyebab untuk kita diet telur sepapan. Kita still kena ambil dalam kuantiti yang sederhana. Kita punya saranan dalam 2 ke 3 biji seminggu. Tips macam mana nak kurangkan paras kolesterol? Yang pertama, kita kena makan makanan yang mengandungi beta glucan. Beta glucan ni biasanya ada dalam oat. Kalau kita tengok packaging dekat oat tu, dia ada tulis mengandungi beta glucan, which is baik untuk kurangkan paras kolesterol. So macam mana mekanisme beta glucan ni kurangkan paras kolesterol dalam darah? Yang pertama, beta glucan ni dia akan melekat dengan bile acid. Bile acid ni adalah sejenis cecair yang digunakan untuk menghasilkan kolesterol. Bila beta glucan ni melekat dengan bile acid tadi tu, penghasilan kolesterol otomatik akan berkurang. Sebab tu kita boleh kurangkan paras kolesterol. So berapa kali nak makan oat, berapa banyak nak makan oat? Saranan dia macam ni, sehari dalam 3 ke 6 sudu oat. Barulah kita nampak efek dia penurunan kolesterol dalam darah. Itu satu, beta glucan. Second, plant sterol. Biasanya ada dalam susu. Dia tulis mengandungi plant sterol, which is baik untuk kurangkan paras kolesterol. So macam mana plant sterol ni berfungsi dalam kita punya badan? Macam mana dia kurangkan paras kolesterol? Yang pertama, dia akan melekat terus dengan kita punya kolesterol yang dihasilkan tu ataupun kolesterol yang berlebihan, and then dia akan bawa keluar melalui najis. So semudah itu sahaja mekanisme plant sterol macam mana dia kurangkan paras kolesterol. Dia hanya melekat dekat kolesterol tu and then buang melalui najis. Yang ketiga, soya. Soy product, boleh ambil soy product contoh macam tempe, tahu, air soya itself, and then ke kacang. Ke kacang ni macam walnut, pecans, almond. Dia boleh mengurangkan kadar kolesterol. Tapi ada kuantiti, sebab kena ingat ke kacang ni dalam kategori lemak, tapi dia mempunyai lemak baik. Bila dia mempunyai lemak baik, dia akan membantu menurunkan paras kolesterol dalam darah.